Oke, hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi teknik menjawab prinsip perakawanan bersama saya. So hari ini I want to make sure that you are very clear. Kita berada di balapan yang terakhir. I want to make sure everything is done, everything is clear. Kita pastikan kita bersiap sedia. Tarikh keramat ialah 17 hari bulan 3. Alright? That is the day that we are looking for. That is the day that we will be making sure that kita dah bersiap sedia untuk prinsip perakawanan. Okay, now I'm going to share my screen. Dan hari ini bukan saja teknik menjawab, tapi juga apa yang kita kena beri perhatian dalam dalam beberapa siri yang saya akan jalankan pada whole day, for the whole evening hari ini. Jadi kita akan pastikan kita siap dan kita boleh buat. Alright, okay. So I want to go and make sure you are clear. Yeah, kalau ada isu sila tanya, chatting ke apa boleh, pastikan tanya soalan. Okay, now let me share my screen. Dah nampak? Okay, good. Okay, thank you so much. Selamat datang bersama Genius Arena, alright, and also Genius Edu dengan kerjasama Imperium International College and also St. John School. Kami pastikan hari ini akan berjalan dengan lancar. Okay, next one. First thing, kepada semua pelajar kita kena pastikan, kita kena faham 3 things that we need to really understand today. Iaitu, kita kena pastikan kita bersiap sedia, alright, and we have to make sure that apa yang kita kena fokus lepas ini. Kita kena fokus kepada kertas 1, kertas 2 bahagian A soalan 1, kertas 2 bahagian A soalan 2 dan 3, and the next one is soalan 4, 5, 6. Soalan mana yang kita kena fokus, mana tahun ini menjadi pilihan utama, itu yang kita akan bincangkan. Jadi hari ini we have to make sure that we can able to do this. First thing, let me check yang ini kita kena pastikan all out for today's session. Ini mukadimah. Nak tunggu kawan-kawan masuk dulu. Okay, here we go. Alright, so today's session kita akan buat soalan aneka pilihan. Alright, jadi soalan objektif, soalan bahagian A soalan 1 dan bahagian A soalan 2, 3 bagaimana bentuk dia, dan soalan 4, 5, 6 dan double check. Jadi kamu 17 hari bulan ini, minggu depan is going to be your SPM. 17 hari bulan kita masuk Dewan Peperiksaan untuk prinsip perakawanan dan kita kena pastikan everything is ready. Okay, now let us move to the first bahagian, kertas 1 aneka pilihan. Berapa soalan cikgu? Okay, yang penting kita tahu soalan tingkatan 4 ada 20, campur tolak 2 soalan. Alright. Sama juga soalan tingkatan 5, kita ada 20 soalan, campur tolak. Okey, bagaimana nak prepare? Senang saja nak prepare untuk soalan objektif. Buat semua soalan daripada percubaan negeri-negeri. Dekat mana nak cari, sir? Senang saja. Kalau nak cari, ada dekat www.gurubesar.com ataupun Cikgu Narzuki. Jadi boleh mendapatkan di situ. Okey, soalan subjektif kita ada daripada tingkatan 4, dia punya weightage adalah 50%, tambah tolak 10%. Soalan tingkatan 5, tambah tolak 10% juga. Okey, berapakah markah dia? Bahagian A, wajib jawab ni. 10 markah ni boleh, 25 markah, 25 markah. Soalan bahagian B, kita ada 20 markah, 20 markah, 20 markah. Pilih yang paling kamu suka. Pilih yang kamu boleh jawab. Pilih yang kamu dah biasa buat. Itulah dia. Hari ini saya menjadi seorang pakar untuk beritahu kamu apa yang kamu kena bersiap sedia sebelum masuk Dewan Peperiksaan. Okey, yang pertama kita lihat soalan aneka pilihan. Okey, kita lihat soalan aneka pilihan ini. Okey, bagaimana soalan aneka pilihan ini akan keluar? Dia ada 3 aras. Aras rendah, kamu kena ambil masa 1 minit saja ke bawah. Jangan ambil lebih daripada 1 minit. Jangan. Okey, lihat soalan tersebut. Inilah contoh dia. Pada tahun kewangan 2020, kedai buku Ali masih merekod komputer pejabat pada harga belian. Apakah kata kunci di sini? Masih merekod pada harga belian. Walaupun harga pasaran. Jadi, walaupun harga pasaran dah berubah, tapi kita masih merekod pada harganya, ini dipanggil prinsip kos. Ini mudah. Lebih, kurang 10 saat kita dah siap. Bertekalan, cara yang sama. Tak ubah cara. Kalau makan tangan kanan, sampai bila-bila tangan kanan. Tempoh perakawanan kita guna akaun untuk setahun. Kalau 1 Januari, 31 Disember. 1 Februari, 31 Januari. 1 Mac, 28 Februari. Itu tempoh. Wang sebagai ukuran. Semua urus niaga yang dicatat akan dicatat dalam ringgit Malaysia. Okey. Yang kedua. Bagaimana, butir manakah yang terdapat dalam akaun semasa. Jadi saya nak kamu contoh kertas soalan SPM. Kita tulis ni, dalam akaun semasa apa yang ada? Ada bonus, ada allowance, ada gaji. Ada gaji apa? Gaji perkongsi, bukan gaji pekerja. Ada faedah modal.
Lepas tu ada faedah atas ambilan, ada daripada akaun perasingan, kita ada perasingan untung rugi. Dan satu lagi yang kita akan ada ialah cukup mudah, kita akan ada faedah atas pinjaman. Jadi dia kata yang terdapat, modal tak ada pun modal salah. Gaji pekerja, mana ada gaji pekerja? Saya tak cakap pun gaji pekerja, saya kata gaji berkongsi. Dah salah. Faedah modal, ada tak faedah modal? Ada. Faedah ambilan ada. Jadi jawapannya 3, 4. Ini cara kita buat objektif. Alright. Jadi cara kita buat objektif ialah kita kena pastikan kita tahu. Memang dah ada formula dalam mata kita. Ada formula dalam kita punya benak pemikiran. Jadi kita dah tahu dah. Okey. Yang kedua, lebih kurang dalam masa seminit ke bawah. Berapakah modal? Nak cari modal macam mana? Okey, we go slow. Nak cari modal apa formulanya? Kurang daripada seminit boleh jawab. Nak cari modal senang je. Aset tolak liability. Kenderaan aset, tunai aset, overdraft liability, akaun belum bayar liability aset. Jadi ambil kalkulator, senang je, cepat je. 15,000 campur 4,500. Tolak 1750. Alright, tolak 1750. Campur tolak 2050. Campur 3550. Kamu dapat 192. Okey, dah ada dah jawapan dia. Mana dia? Dia akan bagi soalan yang dekat-dekat. Nampak tak? Dia akan bagi soalan yang dekat-dekat. Jadi kamu kena pastikan kamu faham. Jangan overexcited. Kawalkan kamu punya perasaan. Jawab satu persatu. Okey, next one. Okey, boleh Devia and everybody dekat rumah pastikan faham. Yang ini ialah aras sederhana. 1 minit cukup. Yang aras rendah 30 minit ke bawah. 1 minit ke bawah. Tapi aras sederhana seminit saja. Jadi janganlah tengok sangat dah. Kamu dah tahu dah kelajuan kamu. Kalau lebih daripada itu, terus pergi ke soalan seterusnya. Perkongsian. Liability terhad. Betul tak? No. Salah. Liability tidak terhad. Ini salah. Tapi dia tanya yang tidak benar ya. Syarikat berhad. Adakah liability-nya? Liability-nya ialah terhad. Tapi dia bagi tidak terhad. Dah salah. Bagaimana perkongsian dapat duit? Perkongsian dapat duit daripada sumbangan rakan kongsi. Betul. Tapi syarikat, dari mana dia dapat? Dia dapat daripada pelaburan. Betul. Okey, daripada jual share. Betul, jual share. Jadi cukai untuk perkongsian ialah untuk perorangan. Betul, betul. Berdasarkan ikatan. Betul. Berdasarkan dividen. Betul. Dia tanya yang salah. Seminit cukup, boleh. Okey, ledger. Dia tanya ledger belian. Ledger belian dan ledger jualan mengandungi semua hasil. Semua hasil ada dalam ledger jualan. Mana ada, sir? Sewa terima mana dalam jualan? Dividen terima mana ada? Komisen terima mana ada? Tak ada. Jadi ini tak payah. Okey, mencatat semua akaun belum terima. Semua akaun belum terima. Semua. Jadi perkataannya semua itu salah. Okey, jawapannya 3, 4. 3, 4 kita ada here. Okey, ini seminit. Okey, kemudian soalan nombor 3 juga. Aras. Wish. Ditanya macam mana ni? Dia tanya anggaran berikut diambil daripada ini tajuk apa? Tajuk belanjawan tunai. Dia kata Januari 1008. Jadi dia kata Januari kita ada 1008, kita ada Januari kita ada 1008 ya. Okey. Februari 2000. 60% daripada belian adalah secara tunai, bakinya dibayar kemudian. Ini adalah soalan famous kepada para pelajar saya di rumah. Pastikan kamu kena faham. Pastikan kamu kena tahu apa yang kamu dulu. Ini belanjawan tunai selalu tanya. Tapi ada tempat selalu pelajar buat salah. Okey, apa tempat dia buat salah? Selalunya kebiasaannya ialah kamu kena faham. Okey, dia tanya 60% secara tunai dibayar pada bulan berikut. Berapa bulan berikutnya ialah okey, 60% tu kalau dah beli, 40% tu kena bayar kemudian. Jadi kalau saya dia tanya untuk Februari 2000 tu darablah dengan apa? Darab dengan 60%. Tetapi kamu kena campur juga dengan 1008 yang kita beli pada bulan Januari yang perlu dibayar bulan Februari, iaitu bernilai 40%. Jadi inilah dia cara kita nak buat soalan tersebut. Jadi kalau ada masalah terus tanya saya. Alright. Okay, next one. Ambil kalkulator kamu. Kita lihat 2000 darab dengan 0.6 ataupun 60%, kamu dapat leng-leng 1,200. 1,008 darab dengan 40%, 720. Cikgu, betul ke ini soalan SPM? Betul. Inilah bentuk soalan SPM. 1920. Ada jawapan? Ada. Okey, dah tengok aras sederhana. Aras rendah, aras sederhana. Sekarang kita masuk ke aras tinggi.
Yang ini boleh seminit, tapi jangan seminit hingga 2 minit, jangan. Okey. Pernyataan berikut adalah benar berkenaan dengan pelupusan aset. Apa itu pelupusan aset? Beli aset, beli kereta dah guna setahun, jual. Beli komputer dah guna 2 tahun, jual. Beli perabot dah guna 3 tahun, jual. Itu dipanggil pelupusan. Pelupusan aset, dia kata yang benar. Kamu kena gariskan pada hari SPM. Semua dari darjah 1, dari buat UPSR, PT3, cikgu selalu kata gariskan, gariskan, gariskan. Sekarang pun saya dah kata kena gariskan. Pelupusan aset semasa merupakan penjualan aset, bukan semasa. Betul? Ya, betul. Dia tanya benar, Jika harga jualan aset melebihi harga kos, bukan harga kos, nilai buku. Nilai buku ialah aset punya kos tolak dengan susut nilai. Jika harga jualan aset, jadi ini dah salah. Jadi jika harga jualan aset lebih rendah daripada harga kos tersebut, maka rugi pelupusan diperolehi. Jika harga jualan, kalau harga jualan lebih rendah daripada harga kos, sudah kata harga kos tak boleh, mesti nilai buku. Untung pelupusan akan dipindahkan ke sebelah kredit akaun untung rugi. Okey. Bagi tempoh. Ini pun betul. Jadi ada A dan D. Dah ambil seminit dah. Okey, merupakan penjualan aset bukan semasa. Okey, tapi jawapan yang terbaik, untung pelupusan akan dipindahkan. Dan inilah jawapan yang terbaik. Kenapa A salah? A mungkin dia punya perkataan itu merupakan penjualan aset bukan semasa, aset bukan semasa, mungkin alright, kita tak tahu aset bukan semasa pada soalan tersebut itu ialah dia punya milikan ataupun bukan. Jadi itu jadi kena faham. Nombor 1 ialah D. Okey, nombor 2. Yang manakah benar tentang perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal? Ini tajuk apa? Tajuk kelab dan persatuan. Perbelanjaan modal. Adakah dia tanya yang benar? Dia tanya yang benar. Dia tanya yang benar. Okey. Perbelanjaan modal ialah bayaran untuk membeli aset bukan semasa. Betul. Belanja modal ialah beli aset bukan semasa. Hanya perbelanjaan hasil saja direkod dalam akaun penamat. Perbelanjaan hasil saja di akaun penamat. Tunggu dulu. Jadi letak tanda soal. Semua belanja akan direkodkan di akaun penamat. Semua belanja akan direkodkan. Tanda soal. Perbelanjaan hasil adalah belanja untuk membeli barang niaga untuk dijual semula. Ini betul. Jadi jawapan dia tanya ialah yang betul. Jadi cara nak jawab 1-4 dah betul. Mana ada 1-4 dah betul. Sekarang isunya ialah 3 atau 2. Hanya perbelanjaan hasil saja direkod. Okey? Hanya perbelanjaan hasil saja direkod di akaun penamat. Akaun penamat ialah akaun penyata kedudukan kewangan dan juga penyata untung rugi dan juga jadi ini dah salah. Jadi semua 1, 3, 4. Jadi 1, 3, 4 C jawapan dia. Ini cara kita nak buat soalan, ya. Okey, kita beralih kepada yang seterusnya, kepada semua para pelajar. Yang ini ialah satu isu yang tersirat. Pelajar kena faham. Sekiranya tiada perjanjian dibuat dalam perkongsian, apakah catatan yang tepat? Tak ada, kalau tak ada perjanjian, faedah itu 8%. Ramai orang tak tahu. Jadi kamu kena faham. Kalau tiada perjanjian, faedah pinjaman ialah 8%. Dia memang tersirat, aras tinggi. Dia kasih pinjam 8,000. Darab 8%. Dapat berapa? Dapat 8,000 darab dengan 8%. Kamu dapat 640. Yang ini perlu ada di akaun untung rugi. Akaun untung rugi 640. Ini betul, ini betul. Ini akaun perasingan, sorry. Ini dah salah dah. Okey, jadi jawapannya silah. So, kenapa ni 540? Sebab 100 dah bayar. Kalau 100 faedah pinjaman dia bayar. Jawapannya C. Inilah dia. Jadi inilah dia, kamu kena faham konsep dia. Bagaimana nak cari. Jadi kalau dia tak lagi tu, kamu kena faham awal-awal. Jadi kamu kena faham awal-awal. Inilah dia cara nak buat untuk dia punya soalan. Okey. Next one, my dear lovely student. Kita beralih kepada soalan seterusnya. Kita lihat bagaimana bahagian A 10 markah. Okey, kertas 2 merupakan kertas yang paling penting dalam SPM. 17 hari bulan pukul 10 pagi kamu meletakkan kaki ke dalam Dewan Peperiksaan untuk menjawab kertas 2. Jadi yang mula-mula saya minta kamu ialah untuk jawab soalan 1 kertas 2. Berapa markah? 10 markah. Apa yang akan ditanya? Konsep, teori, catatan bergu, pengiraan, maksud, kaedah akaun. 4 perkara yang akan diuji. Dalam mana? Perkara yang akan diuji dalam kertas 2 bahagian 1 soalan 1. Okey, contoh soalan yang kamu kena bersiap sedia. Berikut adalah penyata kewangan dalam perekotan perakaunan. Penyata kewangan perniagaan patah disediakan setiap tahun 31 Julai. Gariskan 31 Julai. Mengira kira prabayar, belanja belum bayar. Andaian. Andaian ialah pengiktirafan. Pengiktirafan
hasil dan belanja. Salin balik begini dan letak. Prinsip ialah tempoh perakaunan. Jadi berapa markah? 2 markah dalam genggaman. 2 markah dalam genggaman. Okey. Kemudian kita lihat. Tulis soalan 1, andaian apa, prinsip apa. Itu yang kita perlukan. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Kita lihat seterusnya ya. Okey, kepada semua pelajar saya, make sure you are very clear, make sure you faham, make sure kita rasa boleh buat. Okey, seterusnya kita lihat balik. Okey, yang ini dia tanya, lengkapkan jadual berikut. Aset semasa. Aset semasa apa dia? Aset semasa, bagi contoh, 1 cukup tak? Bagilah 2, tunai boleh, bank boleh. Okey, ataupun akaun belum terima. Prabayar, belum terima boleh. Sewa belum peroleh ni apa dia? Belum peroleh ni terlebih terima. Belum buat, belum duduk, dah kena dapat duit. Ini bahaya. Ini dipanggil liability semasa. Liability semasa. Liability semasa adalah jawapan yang paling tepat. Kalau saya letak liability, adakah diterima daripada 1 markah yang diberi kepada kamu? Mungkin 1/4, maksimum setengah saja kalau kamu letak liability. Kamu kena khususkan kepada liability semasa. Kalau aset semasa, tunai, bank, ABT, prabayar, inventory akhir, inventory awal, salah. Okey, sekarang yang seterusnya dia kata hitungkan nisbah semasa. Hitungkan saja. Mudah je. Letak formula dulu. Ya, Nini. Nisa, tanya soalan. Apa soalan kamu nak tanya saya? Okey, tanya-tanya. Boleh apa ada perkataan kecuali 640 liability? Tanya-tanya. Apa soalan kamu? Tolong tanya, boleh letak chatting. Saya akan pastikan saya jawab. Okey, ada soalan terus tanya. Ada tak soalan? Okey, saya tunggu dulu. So, adakah? Okey. Okey, next one. Next one kita lihat. Nanti saya jawab nanti. Aset semasa, nisbah semasa ialah yang paling penting ialah nak cari nisbah semasa ialah aset semasa bahagi liability semasa. Ini paling penting. Ini paling utama. Kita kena faham apakah formula nisbah semasa, apakah formula nisbah cair. Mudah aja. Aset semasa. Jadi letak 40,000 bahagi dengan 20,000. Macam ni betul tak letak jawapan 2 saja? Kalau letak 2 salah. Dia mesti 2 nisbah 1. Lagi 2 markah. Boleh? Okey, seterusnya. Dia kata hitungkan yuran yang akan diterima dan dibankkan pada tahun 2017. Bagaimana kamu nak buat soalan sedemikian rupa? Okey, kamu kena faham konsep. Kamu kena tukar balik. Kalau ada 2 cara. Satu cara ialah guna formula. Satu cara guna account. Saya tunjuk cara nak buat account di sini ya. Okey, kita lihat balik kepada papan putih. Okey, di papan putih ini kamu boleh buka akaun yuran. Yang ini mudah. Dalam akaun yuran, kamu akan ada belum terima. Belum terima di sini. Ini belum terima apa? Belum terima awal. Di sini apa? Di sini ialah apa dia yang akan ada di bawah belum terima. Di sini ialah pendapatan. Di sini kamu akan ada belum peroleh. Jadi formula jangan lupa. Belum peroleh akhir. Manakala di sini kamu akan ada belum peroleh awal. Di sini kamu akan ada penerimaan. Di sini kamu akan ada belum apa? Belum terima akhir. Jadi masukkan saja. Masukkan dalam formula pun boleh. Okey, ini berdasarkan papan putih. Ini formula berdasarkan papan putih ataupun kita tengok balik di sini. Kalau guna formula pun boleh ataupun guna buka akaun pun boleh. Jadi kalau saya nak beritahu kamu nak ajar pada petang ini, okey, saya nak kamu letak nak cari penerimaan, apakah formula penerimaan? Senang saja. Formulanya ialah pendapatan. Mana nak dapat pendapatan 100 orang darab 20. Alah, mudah aja. Kalau 100 orang darab 20, 100 orang darab 20, alamak 2,000. Okey. Tolak dengan campur dengan belum terima awal 60. Tolak dengan belum terima akhir. Tolak dengan belum peroleh awal. Campur dengan belum peroleh akhir. Dapat jawapan. Tepuk dada tanya selera. Inilah cara kita nak buat. Kita kena pastikan kita faham formula dan konsep. Ini ialah soalan yang
biasa keluar pengiraan. Ini ialah soalan pengiraan. Ini ialah soalan klasifikasi akaun. Ini soalan prinsip dan kos. Inilah contoh soalan-soalan yang akan keluar. Okey, perniagaan Zawara telah menghitung aset menggunakan kaedah baki berkurangan. Setiap kali, apakah kata kunci? Setiap kali, tak boleh tukar. Sembahyang arah kiblat tak boleh tukar. Caranya sama. Apakah konsep dia? Konsepnya ialah bertekal. Okey, so kalau salah letak imbuhan boleh tak? Ini akaun. Salah ejaan pun tak apa. Puan Akila memaklumkan kepada pekerja bahawa kadar pembayaran perlu diselaraskan dengan belum bayar. Saya dah kata dah, kalau ada kata kunci belum bayar, ada kunci prabayar, ada belum terima, belum perolehi, konsepnya ialah pengiktirafan. Pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, inilah konsepnya. Okey, seterusnya. Pemilik telah mengambil barang untuk promosi, bukan untuk diri sendiri, untuk promosi. Aset, apakah berlaku kepada aset? Kurang. Sir, liability tak ada efek, kena tulis tak? Kena, wajib, harus kena tulis. Liability. Kurang. Tiada kesan. Equity pemilik. Kalau mengambil untuk promosi, equity pemilik akan berkurang. Jadi inilah dia cara. Inilah cara kita bersiap sedia untuk prinsip perakaunan. Soalan 1, saya dah bersiap sedia cikgu. Saya dah tahu konsep bertekalan, usaha berterusan, tempoh, catatan bergu, entiti berasingan, bertekalan, materiality. Okey, kos manfaat semua dah ada. Formula-formula semua dah ada cikgu. Aset sama dengan liability campur modal. Nak cari apa dia? Nisbah semasa. Semasa bagi liability semasa. Tokokan untung kasar bahagi dengan kos jualan darab 100. Margin untung kasar bahagi dengan jualan bersih darab 100. Margin untung bersih saya dah tahu sah. Okey. Pulangan modal untung bersih bagi modal. Okey. Kadar bayar balik akaun belum terima saya dah tahu sah. Okey. ABT bahagi dengan jualan kredit darab 365. Semua dah ada dalam minda. Nak cari titik pulangan modal, dah tahu dah. Kos tetap bahagi margin cadangan seunit. Itu semua akan ditanya. Jadi ini semua saya bagi kamu pencerahan, nak beritahu kamu apa yang kena fokus. Jadi dalam soalan 1 itu kita boleh expect banyak soalan-soalan pengiraan dengan konsep dan juga catatan bergu. Bagaimana debit? Okey, mengambil barang untuk diri sendiri. Apakah debit? Apakah kredit? Debit ambilan, kredit belian. Ambil untuk promosi, debit promosi, kredit belian. Okey, mendapat pinjaman daripada bank, debit bank, kredit pinjaman. Membayar balik pinjaman, debit pinjaman, kredit bank. Itu semua kena faham. Itu saya dah tahu. Dah 2 tahun kamu bertutus lumuh dekat cikgu sekolah. Cikgu sekolah sehabis-habisnya. Jadi saya berterima kasih kepada cikgu sekolah pada membimbing kamu dan membawa kamu ke arah ini. Hari ini kita berada dengar hari ini bersama Genius Arena dengan kerjasama Imperial International College ini nak beri kamu kata-kata semangat yang terakhir. Kan ini kita nak bagi, ini yang kamu kena fokus, ini yang kamu kena lihat. Jadi sebelum itu kita masuk ke Dewan Peperiksaan, kita dah bersiap sedia. Kita dah kata, Faiza Azamta Fatawakal Allah. Kita berusaha yang bertutukan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita masuk ke kertas 2 tempat. Okey, bahagian A. Soalan yang paling penting, bahagian yang paling penting ya. Okey, jadi saya nak pastikan kita boleh. Alright, okey, kita pergi dulu. Okey, next one. Okey. Yang ini kita nak lihat dulu. Apakah ramalan ataupun target cikgu Arul? Okey, bagaimana kita nak bersiap sedia? Ramalan ini untuk menyiapkan kamu. Kalau kamu dah rasa, saya dah boleh buat ni semua sir. Inilah soalan-soalan yang kamu boleh expect untuk tahun ini ya. Iaitu penyata milikan tunggal. Okey, 5 tahun berturut-turut keluar. 5 tahun berturut-turut keluar milikan tunggal. Okey, nanti saya tunjuk contoh soalan. Perkongsian berada dalam hotcake saya. Kelab dan persatuan pastikan boleh buat. Rekod tak lengkap bentuk analisis macam kelab juga. Okey, dan tajuk hot tahun ini adalah pengeluaran. Pengeluaran ialah nanti saya akan tunjuk di mana kita akan lihat bahan mentah ataupun bahan langsung, campur buruh, campur belanja langsung, dapat kos prima, campur dengan overhead, dapat kos pengeluaran, campur kerja proses awal, tolak kerja proses akhir. Itu semua kamu kena bersiap sedia. Okey, jom kita lihat contoh milikan tunggal. Milikan tunggal 25 markah.
Tapi saya nak sarankan kepada kamu, kalau soalan ini keluar, kamu boleh jawab. Okey, masa yang perlu kamu ambil adalah dalam lingkungan 30 minit hingga 45 minit saja. Jangan lebih. Kalau masih tak imbang, jangan risau. Account kalau tak imbang, tak apa. Jangan bazir masa nak cuba imbang dan lepaskan peluang untuk mendapat markah-markah lain dari soalan-soalan lain. Yang pertama, tentukan dia keluarga mana dan dia masuk ke mana. Modal ni rumah mana, Modal ialah rumah equity. Equity masuk kedudukan kewangan K. Okey, lepas tu belian. Belian ialah belanja. Belanja rumahnya penyata P. Jualan ialah hasil-hasil P. Lengkapan P itu ialah akaun dagangan dan untung rugi. Lengkapan K. Mungkin di sekolah pun dah ada formula lain. Jadi kalau saya bagi student tentukan dulu ya. Premis ialah aset K. Ambilan ialah equity K. Hutang lapor ialah belanja P. Hutang ragu ialah akaun kontra akan berada di dalam kategori K. Akaun belum terima aset ialah K. Akaun belum bayar ialah liability ialah K. Angkutan masuk ialah Audi. Apa itu Audi? Bila beli barang ada angkutan masuk, ada upah belian, ada duty import, ada insurans belian, itu dipanggil Audi. Audi kategori mana? Kategori belanja kos jualan, jadi ialah P. Insurans P. Simpanan tetap ialah aset K. Dia dah bagi 3%. 3% ialah faedah yang perlu dibayar. Gaji ialah belanja. Belanja ialah P. Kadar bayaran ialah bayar bil air, bil elektrik, bil telefon. Belanja P. So, pulangan saja. Dia tak beritahu pulangan mana. Pulangan yang duduk di sebelah debit. Dan sekarang dah tahu dah. Pulangan jualan. Susun nilai terkumpul ialah kontrak K. Susun nilai terkumpul kenderaan K. Inventory 1 Januari ini inventory awal P. Sewa diterima hasil P. Membaiki premis ialah belanja P. Membaiki ya, bukan beli premis nak repair. Mungkin tandas rosak, mungkin pintu cabut, mungkin nak cat balik. Bank, tengok bank. Saya nak kamu berhati-hati kat bank. Bank kalau duduk sebelah debit ada duit aset. Kalau duduk sebelah kredit dah liability. Tapi yang ni aset lah sebab ada duit. Okey. Yang ini ialah pastikan dan banyak soalan dari catatan kamu dah buat. Tapi soalan ini wajib harus kamu faham. Dan kamu kena buat 10 soalan sebelum masuk Dewan Peperiksaan. Ada lagi, berapa hari lagi? Hari ini 26, 17 hari lagi. Bulan Mac campur yang ni 20 hari. Satu hari buat 2 soalan pun cukup. Okey, jadi apakah maklumat tambahan yang biasa keluar? Okey, kebiasaan maklumat tambahan yang biasa ditanya. Hari ini teknik menjawab, teknik bersiap sedia. Bukannya saya nak ajar balik konsep. Jadi saya nak beritahu, apa yang kamu kena tahu? Inventory akhir, ambil yang paling rendah. Yang A ni tak boleh. Angkutan keluar. Mesti akan ada kesilapan. Mesti akan ada kesilapan dalam akaun, dalam pelarasan. Jadi angkutan keluar silap rekod sebagai angkutan masuk. Yang mana betul ni? Angkutan keluar lah yang betul. Yang salah, angkutan keluar betul. Tersilap masuk angkutan masuk. Jadi angkutan masuk salah. Jadi pergi balik kepada conteng kertas kamu tu. Jangan kata, aku nak simpan kertas ni untuk adik aku. Tak payah. Akan ada lah soalan pasir paper available dekat kedai-kedai buku. Ada, tak payah risau. Contenglah yang sebanyak mana pun angkutan masuk ni kamu kena tolak. Kamu kena tolak ya, kamu kena tolak. Jadi saya dah kata kamu kena tolak, tolak berapa? Tolak yang dia dah kata dah. Jadi saya dah katakan, kamu kena tolak. Di sini saya dah kata, kamu kena tolak nilainya ialah sebanyak 1250. Jadi kamu kena tolak 1250. Di mana? Di sini. Tolak dengan 1250. Sila wujudkan angkutan keluar. Angkutan keluar 1250. Dah siap. Ini cara kita buat. Ini cara kita bersiap sendiri. Jadi saya kata, okey, nota kredit yang dihantar kepada pelanggan belum direkodkan. Lama nota kredit yang dihantar kepada belum direkod. Inilah pulangan jualan. Tapi tak rekod. Jadi kena wujudkan pulangan jualan. Pulangan jualan wujudkan berapa, Pulangan jualan yang perlu diwujudkan dalam soalan ini ialah bernilai berapa? Bernilai berapa? 525. Apakah klasifikasikan yang satu lagi? Satu lagi yang kamu perlu akur ialah kamu kena tolak dengan akaun belum terima. Jadi ingat, kalau ada angka pulangan jualan belum direkod, apakah yang kamu kena buat? Tolak dengan akaun belum terima dan wujudkan pulangan jualan 570. 570 57025 tolak
Tolak dengan apa? Tolak dengan 525. Oke, dah tahu. 565. Jadi yang ini 565. Kosong. Oke, dah siap. Oke, seterusnya dikata apa? Perniaga menyewakan ruang niaga dengan sewa bulanan 200. 1 bulan 200. Kalau 1 bulan 200, tahun berapa? 200 dari 12, 2.400. Dekat sewa berapa? Alamak, sewa terima 1.400 saja. Potong, tulis 2.400. Belum terima 1.000. Belum terima ini aset. Ada tahu dah. Seterusnya apa dia kata? Pemilik telah membaiki premis menggunakan simpanan pribadi. Alamak, sir, dia guna duit sendiri bayar. Perkara ini belum direkod. Kalau guna duit sendiri bayar, modal bertambah. Berapa modal bertambah? 1.003. Jadi, modal bertambah 1.003. Okey, tapi dia kata membaiki premis menggunakan simpanan pribadi. Jadi tambah dengan belanja baiki premis 1.003 dan tambah modal 1.003. Mana modal? Cari modal. Tu dia dah cari dah. Tu dia 1.002. 1.002 dah. 1.002. 1.003. Dah tampak 1.003. Ini caranya. Kalau baiki guna duit sendiri untuk bisnes, modal bertambah. Kalau guna duit bisnes untuk diri sendiri, ambilan. Itu beza dia. Kalau guna duit sendiri, bayar untuk perniagaan, itu modal. Ambil keluar, ambilan. Itu je beza. Jadi kamu dah tahu. Jadi inilah pelarasan-pelarasannya. Okey, seterusnya ada soalan ya. Saya jawab Simpanan tetap dibuat. Ini adalah contoh-contoh yang alat tulis diambil. Ini semua kamu kena faham. Susun nilai hutang ragu. Jadi kamu kena akur. Okey. Jadi dia tanya catatan jurnal untuk membagi kesilapan maklumat tambahan. Dia suka tanya kalau ada kesilapan, macam mana nak buat? Kita jawab soalan dulu. Okey. Kena buat akaun kawalan ke, sir? Okey. Kalau nak buat akaun kawalan, dalam kelab akan ada kawalan. Dalam kelab dan juga dalam rekod tak lengkap bentuk analisis, kawalan akan diselipkan. Mesti ada. Kawalan adalah soalan yang memang hot. Dia boleh keluar sebagai soalan individu atau soalan yang digabungkan dengan soalan-soalan yang lain. Okey. Jadi kalau dikata catatan jurnal, sir, kalau saya nak buat catatan jurnal ni macam mana? Jurnal yang mudah lah, jurnal debit, kredit. Tak payahlah laju-laju. Debit dan kredit. Debit dia apa dia? Kalau kita debit angkutan yang mana betul? Angkutan keluar betul. Debit angkutan keluar, kredit angkutan masuk. Angkutan keluar, kredit angkutan masuk, letak nilai, letak pelarasan. Cukup 2 markah aja kan? Nyata keuangan 13, nyata kedudukan. Okey, yang ni dah saya dah tahu. Kamu pun dah banyak praktis. Tengok soalan-soalan, saya nak kamu perhatikan soalan Negeri 9 tahun ini. Ataupun kamu lihat soalan MRSM tahun ini. Bagaimana soalan itu disediakan? Ataupun soalan Negeri Terengganu. Negeri Terengganu tahun ini dia keluar perkongsian. Kalau itulah fokus kamu. Dekat Terengganu ada perkongsian, ada kelab, ada pengeluaran, ada penyesuaian bank. Itu semua mereka dah bersiap sedia. Kalau kita tengok Kelantan, yang bahagian Kelian, ada soalan-soalan. Apa yang keluar? Ada penyesuaian bank, ada buku tunai, ada lagi soalan-soalan rekod tak lengkap bentuk analisis. Semua ada dalam itu. Okey? Dah digunakan. Okey. Sekarang kita lihat. Jadi kamu dah bersiap sedia dengan penyata pendapatan milikan tunggal. Seorang saja. Alright? Sekarang topik saya yang kedua ialah yang kamu kena fokus ialah penyata pendapatan bentuk perkongsian. Bentuk perkongsian ini ialah soalan hot tahun ini juga. Kenapa hot, sir? Sebab soalan ini kita tengok banyak negeri-negeri ada tekankan soalan ini. Mana tahu tahun ini keluar? Jadi yang pertama ini kita kena gariskan nisbah, faedah modal berapa, faedah pinjaman berapa, bila start, gaji kamal 1,000 sebulan, darab 12. Ini semua kamu kena faham. Dan kehebatan dengan soalan ini ialah kebiasaannya dia bermula dengan untung kasar. Jadi tak payahlah dari jualan sampai untung kasar. Dia bermula separuh. Apa yang dia bermula? Jadi kita bermula daripada Kamal, Ferry, akaun semasa ni seorang dari apa maksud akaun semasa? Maksud akaun semasa ialah Kamal hutang perniagaan. Jadi yang ni perniagaan hutang Kamal. Perniagaan hutang Kamal. Perniagaan hutang Kamal 5.260. Tapi kalau carry ni berada di sebelah saya debit. Carry hutang perniagaan. Carry kena bayar balik. Jadi ini inventory akhir. K. Premis aset K. Lengkapan aset K. Ambilan ialah K. Nampak tak sini? Untung kasar. Jadi bermula dengan untung kasar. Gaji ialah P. Hutang lapuk P. Belanja pentadbiran ialah belanja P. Commission. Tengok balik commission. Commission ialah
Tengok sebelah debit ke kredit? Sebelah kredit, hasil. Hasil. Susun nilai. Susun nilai ialah apa dia? Susun nilai ialah confirm, ialah kontrak K. Bank berada di sebelah debit. Asset ialah K. Pinjaman kamar ialah pinjaman kamar K. Kamu belum terima K, belum bayar K, utang ragu K. Maklumat tambah. Saya jawab satu lagi soalan. Question and answer. Okay, answer. Okay, I'll answer that. Okay, I will say that. Okay, anak jom. Ulangan kan wujud lagi mana dulu? Why kena wujud? Okey, pulangan jualan dah wujud. Jadi tambah balik je lah. Jadi Devia very good. Wujudkan saja. Very good. Apa yang wujudkan? Very good Devia. Masukkan saja. Dah ada kan? Very good. Apa yang wujudkan? Jadi saya terlepas pandang tadi. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buka akaun untung rugi. Jadi saya tunjuk di sini, saya nak bagi kamu nampak. Okey, bagi kamu nampak dulu. Jadi kita lihat balik. Jadi bagaimana kita nak buat soalan ini? Okey, saya nak new share. Okey, saya nak kamu pastikan kamu faham. Jadi bila dia kata mulakan dengan untung kasar, letak di sini. Berapa kotak cukup? 2 kotak cukup. Atau kamu letak 3 kotak pun boleh. Lain-lain hasil. Contoh hasilnya ialah sewa terima. Commission terima. Yang ini kalau adalah masuk campur bawa sini, lain-lain belanja. Lain-lain belanja kita ada gaji berkongsi. Kita ada faedah pinjaman. Faedah pinjaman ini ialah satu-satunya belanja daripada perkongsian yang boleh masuk. Kemudian kita ada sewa. Ini semua belanja masuk di sini. Lepas dah masuk sini, kamu akan dapat untung bersih. Dah dapat untung bersih ini yang perlu kamu pecahkan. Fahamkan formula dan inilah penting. Lepas dah besok, nak teruskan ke nak buat bentuk akaun? Jadi tengok soalan. Dia kata bentuk apa? Dia kata bentuk apa yang dia minta. Okey, dia minta akaun prasingan. Nak buat dalam bentuk penyata boleh, nak continue boleh. Akaun semasa, walaupun soalan kata kena atau tidak kena, wajib buat akaun semasa. Baru boleh tahu baki di akaun. Penyata kerugian kewangan, boleh. Dan okey, habis seterusnya. Jadi inilah tajuk yang kamu kena fokus ya. Saya nak bagi kamu beritahu maklumat tambahan yang biasa keluar. Tengok dekat maklumat tambahan yang biasa keluar dekat penyata. Okey, gaji Kamal telah dibayar. Tengok, telah dibayar 6,000. Tetapi dah masuk dalam akaun gaji. Jadi kamu kena keluarkan. So Devia, kamu kena keluarkan dari mana? Kamu kena keluarkan dari gaji. Potong 6,000. Jadi 31,920. Ini caranya. Okey, dan sila wujudkan gaji berkongsi 6,000. Ini wajib. Seterusnya kita lihat maklumat tambahan. Peruntukan utang ragu diselaraskan 1%. Jadi utang ragu ni tengok. Mana nak ambil utang ragu? Inilah dia utang ragu 38,000. 38,000 ini kamu darab dengan 1%. Alah mudahlah. Dapatlah 380 kan? Okey, saya buat balik. 38,000 darab dengan 0.01 dapat berapa? 380. Kat sini berapa ni? 440. Potong, tulis 380. 440 jadi 380. Jadi hutang ragu bertambah ke berkurang? Hutang ragu berkurang. Kalau berkurang, hasil. Jadi tukar nama kepada pengurangan hutang ragu. Jadi 440 logis, tolak dengan 380, kamu dapat 60. 60 hasil hutang ragu ataupun dalam format pemeriksaan dipanggil pengurangan hutang ragu. Okey, seterusnya. Hutang ragu dah tahu susun nilai boleh, pinjaman, belanja pentadbiran prabayar. Prabayar kamu kena tolak. Dan lepas tolak, sila wujudkan dekat aset semasa. Jadi, 2 tajuk yang perlu kamu beri fokus tahun 2021 prinsip perakaunan yang berlangsung pada tahun 2022. Ialah akaun dagang untung rugi untuk milikan tunggal dan perkongsian. Okey, seterusnya kita lihat ada soalan dulu boleh. Hasil berkurang. Bagus, hebat. Terima kasih. Okey, next one. Kita lihat balik kelab dan persatuan. Tahun ini kelab dan persatuan juga menjadi hot topic. Jadi soalan saya dah kata milikan tunggal, perkongsian, kelab dan persatuan, dan juga ini adalah mudah. Jadi dikata bagi awak. Jadi kamu kena tahu macam mana nak buka akaun yuran. Tadi pun saya dah tunjuk bagaimana nak buka akaun yuran. Inilah dia bentuk-bentuk akaun yuran dan yang ada yang terdepan. Jadi kamu kena faham. Jadi dikasih kelab dan persatuan. Jadi kelab dan persatuan beri fokus di mana kamu kena buka akaun yuran dan juga akaun dagangan. Soalan ini minta kita buka akaun dagangan jualan kios.
Nampak tak dia kata jualan kios? Ini ialah semuanya duit masuk, di sini ialah semuanya duit keluar. Jadi kamu kena faham, dan maklumat tambahan dia yang biasanya dia akan bagi maklumat tambahan. Jadi biarlah kita lihat maklumat tambahan yang telah diberi. Sewa gaji adalah tidak termasuk Desember. Dan ini kamu kena faham macam mana nak buat. Derma dikotek nota dah ada kan, dengan Genius dah bagi kamu nota, buat balik. Buat balik, dan saya akan pastikan kalau ada isu kita akan dua jawab. Dan nota-nota ini adalah untuk beri kamu panduan dan juga guidance how to go about. Macam mana aku nak fokus last minute study? What chapter to fokus? Kamu dah tahu dah semua chapter. Nak bagi penekanan lebih, tajuk apa? Pendidikan tunggal, perkongsian, kelab dan persatuan. Derma dikutip bagi ubah suai surau di premis kelab. Kalau derma itu untuk membuat aset ataupun membina surau, ini dipanggil perbelanjaan modal. So belanja modal bukan belanja biasa, iaitu ialah belanja modal. Sejumlah yang ini pun ialah kesilapan, tapi kamu kena tukar. Yuran belum dihapuskan, kena buka akaun yuran. Jadi beri fokus. Seperti biasa akan ada susun nilai, akan ada susun nilai garis lurus dan baki kekurangan. Kalau kenderaan, kalau dikata garis lurus, you dah tahu formula kan? Kos darab dengan peratusan. Peratusan susun nilai. Ini untuk garis lurus. Kalau baki berkurangan, formulanya ialah mudah. Formulanya ialah kos tolak susun nilai kumpul baru darab. Ini saja nak bagi kamu pada malam Sabtu ini, bagi kamu mencerna balik apa yang kita dah belajar. Kos darab dengan peratusan susun nilai. Dah siap. Seterusnya my dear lovely student, dia akan bagi baki akhir. Dia sudah buka akaun yuran. Dah tahu akaun yuran, tapi saya dah tunjuk. Akaun dagangan kios, saya akan tunjuk balik. Saya akan tunjuk balik bagaimana kita boleh buka akaun dagangan kios. Saya akan tunjuk balik bila dia minta akaun dagangan kios. Bagaimana kita nak buka akaun dagangan kios? Jadi akaun dagangan kios ni, kelab ini ada buat perniagaan sendiri. Dia buat perniagaan sendiri. Jadi kamu boleh buat dalam bentuk penyata dan bentuk akaun. Saya galakkan bentuk penyata. Dalam SPM, kita galakkan para pelajar untuk buat dalam bentuk penyata ya. So kalau dia buat ni, kalau buat bentuk penyata, kita ada jualan. Jualan ini adalah akaun kios Kios kita letak jualan, kita ada jualan di sini, kita ada inventory awal kios, di sini kita ada belian barang untuk kios, di sini kita ada upah kios, di sini kita tolak inventory akhir, di sini kita dapat kos jualan dah tahu, kita letak di sini dan kita cari untung kios. Jangan letak untung kasar, letak untung kios. Dah siap. Ini caranya. Jadi kita dah siap. Jadi inilah caranya kita buka untuk kios. Next one. Kita lihat balik. Inilah yang soalan-soalan yang kamu dah bersiap sedia. Dah belajar 2 tahun. Jadi ini ialah di tingkatan 5. Akaun dengan kios, akaun pendapatan. Berapakah? Nak cari berapakah baki bank? Mudah. Nak cari dia suka tanya 2 markas tu. Macam mana sih? Kalau sudah tanya baki bank, mudah. Jangan risau. Ambil baki awal, campur dengan semua ni. Campur semua ini, tolak dengan semua pembayaran. Tolak dengan semua pembayaran, kamu akan dapat 2 markah. Mudahlah, ambil kalkulator, mudah. 80. Ini kalkulator pasal malam boleh. Bukan nak saintifik pun. Ambil 87.500, campur 1.800, campur 5.400, campur 900, campur 12.000, campur 56.000. Dah dapat 27.600 kan? Lepas tu kamu tolaklah. Tolak dengan apa? Tolak dengan 7.007, tolak dengan 1.007, tolak dengan 13.200, tolak dengan 1.980. Tolak dengan 17.500, tolak dengan 3.500, tolak dengan 4.000, tolak dengan 3.000, kamu dapat 165020, dah dapat jawapan. Itu je. Jadi letaklah baki akhir bank ialah 165020. Habis cerita. 2 markah dalam tangan. Tak ada masalah lah. Terusnya. Boleh ya? Ada soalan tanya. Sir. SNT. Very good. Ini baguslah interaksi student tanya soalan. Bagus dia. Keep up the good work. Mengapakah derma tidak dicatat? So right lah. Dia akan bagi satu soalan yang berkenaan tanya kamu kebak ni. Inilah soalan kebak dia. Kenapa derma? Derma untuk bina surau. Maka ia diklasifikasikan, tak payahlah katakan panjang, klasifikasikan sebagai belanja modal. Belanja modal tidak direkod dalam pendapatan atau pembayaran. Tapi dia menyatakan, rekod tak lengkap bentuk analisis. Jadi ini pun penting juga. Jadi ini akan mengambil masa yang lebih. Jadi saya nak secara kasar bagaimana yang kamu kena fokus. Ini adalah soalan yang memang level tinggi.
Tadi tahun ini kalau antara kelab atau rekod tak lengkap bentuk analisis, satu bentuk akan keluar. Jadi berhati-hatilah. Jadi saya beri kamu perhatian rekod tak lengkap bentuk analisis. Jadi saya rasa kepada para pelajar, dalam masa 2 minggu ini masih boleh lihat cara nak dapatkan jualan. Jadi dia bagi kamu belum terima ni, nak cari apa? Nak cari jualan. Jualan apa? Jualan kredit. Apakah formulanya? Tadi ada orang tanya, "Sir, kena buka tak akaun kawalan?" Ya, kena. Nak buka akaun kawalan untuk cari apa? Untuk cari jualan kredit. Nak buka akaun kawalan cari apa? Cari akaun belum bayar. Ini ialah belian kredit. Belum, kalau barang belum bayar ni, kalau belum bayar ni kena tolak, ni kena campur. Campur pun tak ada benda pun. Ini kena campur pun tak ada benda. Tolak ni, dapatlah. Bank, nak cari bank ni untuk apa, sir? Bank ni dah tak ada dah, nak cari baki akhir je. Tunai dah ada, okey. Jadi, kamu nak cari jualan tunai, senang saja. Ini ialah nak cari jualan tunai ni mudah. Ambil baki awal ni, baki awal dekat tunai ni, campur dengan penerimaan, tolak dengan baki akhir, dapat jualan. Ini dah cara nak cari. Pembayaran pun dah ada, dia kena buka. Jadi yang ni cari jualan. Dia kata menghitungkan tadi ada satu student tanya saya, kena buka akaun kawalan tak? Bismillah akaun kawalan akan wujud. Okey, 10 markah. Okey, lagi soalan yang ditanya saya kepada saya. Tak payah buat bentuk menyata kepada baki akhir bank. Tak payah. Tak payah. Terus buat aja. Tak payah buka. Okey, lihat D pula. Encik Michael bercadang untuk menukar perniagaan kepada perkongsian. Hitungkan pulangan modal. Apakah formula pulangan modal? Untung bersih, bahagi modal. Modal apa? Modal awal, darab 100. Bagus Faiz. Tadi soalannya ialah tak payah bentuk buka. Buang dalam bentuk tak payah penyata. Dia kata 2 markah. 2 markah jangan nak bazir, nak tulis terus letak jawapan. Baik, tapi tulislah nombor. Berapa dia masuk, berapa dia keluar. Okey, itu betul. Faiz boleh? Devia boleh? Bagus. Soalan favorite tahun ini. Tahun ini pengeluaran. Tahun ini ialah tahun untuk pengeluaran. Saya berdoa tahun ini biarlah pengeluaran keluar. Pengeluaran ialah tajuk yang menjadi hot. Jadi saya tak bagi banyak hot, saya bagi 4 je kan. Untuk bahagian 2, bahagian A, soalan 2 dan 3. Ini soalan 2 dan 3 ya. Soalan wajib. Iaitu penyata pendapatan milikkan tunggal. Penyata pendapatan dan juga penyata keuangan untuk perkongsian. Kemudian kita ada kelab, kita ada analisis, okey, rekod tak lengkap bentuk analisis, dan yang terakhir saya target pengeluaran. Jadi daripada 5 soalan, 2 akan keluar dari soalan-soalan ini. Ini target. Okey, jadi apa yang kamu kena faham ialah pengeluaran ialah untuk nama lain ini adalah untuk kilang. Ini ialah berkenaan dengan kilang akan ada bahan mentah. Kita akan ada bahan mentah dipanggil bahan langsung. Kita ada buruh, kita ada belanja langsung. Dan kita akan ada satu lagi overhead. Jadi kamu kena tahu 4 klasifikasi ini. Apa itu belanja langsung? Apa itu bahan langsung? Apa itu buruh? Apa itu royalti? Apa itu capati? Semua itu kena faham. Okey? Bank kena faham. Bank ini tak boleh. So, inventory ini ada. Inventory ini M ini bahan langsung. Barang siap ini akaun dagangan. Kerja proses ini awal. Ialah dalam kategori M. Okey, alat kecil ialah overhead, jualan, akaun dagangan, belian bahan langsung M, pulangan bahan langsung M, MP ialah bahan mentah ya, klasifikasi untuk M ialah bahan mentah. Mesin ialah aset bukan semasa, perlu tak aset bukan semasa tak perlu, tapi diperlukan untuk mencari susun nilai. Okey, susun nilai mesin tak boleh. Angkutan bahan langsung M, sewa O, penyelenggaraan kilang kadar bayaran kilang ni apa dia ni overhead, panapi kilang overhead, belian alat kecil overhead, gaji operator pengeluaran. Ini ialah buruh. Apa itu buruh? Orang yang membuat produk, duduk dalam kilang buat produk, overhead. Yang tengok orang buat kerja itu ialah supervisor. Supervisor dipanggil penyelia overhead. Pengurus, manager, pakai kod masuk kilang tengok, dah buat belum? Dia. Itu overhead. Akaun belum terima ialah kedudukan keuangan. Jadi tak payah. Jadi formula ni ada bagi. Yang ni M. Barang siap akaun dagangan kerja proses ialah akhir. Tolak, masih belum dibayar kena campur. Susun nilai 10%, bagi kekurangan dah tahu cara susun nilai. Peralatan nilai 20%, tapi kamu boleh ambil hilang menjabat 2. Jadi ambil kos, darab dengan susun nilai, lepas tu darab 2/3. 2/3 ni macam mana? 2 campur 1, 3
2/3. 2/3. Dah dapat. Okey. Jadi kita ada soalan. Saya jawab soalan dulu. Okey, tak payah. Okey, dah jawab dah kan? Okey. Okey, dah. Okey, bagus. Seterusnya, my dear lovely student, berpelajar yang saya cukup sayang, yang berada di sekolah dan juga berada di mana-mana yang sedang belajar, mungkin ada tak selama, ya mungkin malam ini malam 1 tengah belajar ni, dah next week BN kan? Matematik lagi minggu 1 lagi, dah bersiap sedia. Okey, kenderaan dibawa masuk ni, cari susun nilai. Ini pun nak cari susun nilai juga. Ini ialah 65%. Jadi bila dapat sewa dengan kadar bayaran nanti, sewa dengan kadar bayaran mana sewa? Sewa ini darat dengan 65%. Dan kadar bayaran pun darat dengan 65%. Sebab hilang punya bahagian. Hilang ni dapat 65%. Bila beli pizza ni, ayah ambil 3/3. 3 ataupun dia ambil separuh. Sebab dia kan raja keluarga. Dia ambil sikit. Jadi orang yang hilang ni ambil banyak sikit. Sebab dia yang punya pengeluaran. 65% dibagi kepada hilang. Yang 35% untuk pejabat. Yang itu tak perlu masuk dalam akaun pengeluaran. Jadi nak tengok format macam mana, sir? Format penting, sir. Format sangat penting. Jadi saya bagi format, kita lihat balik. Jadi format yang perlu kita faham di sini ialah formatnya mudah. Okey. Jadi saya nak kamu lihat format. Jadi kamu kena faham formatnya mudah. Jadi kamu dah faham 3 kotak, letak ringgit Malaysia jangan lupa. Tajuk ialah akaun pengeluaran. Letak akaun pengeluaran kan. Lepas tu kita ada bahan mentah. Lepas tu bahan mentah ataupun kan kita guna bahan mentah, kan digunakan bahan langsung. Okey, kita ada inventory awal, kita ada belian, kita ada inventory akhir. Okey, dapat bawa jawapan kepada kotak kedua. Lepas tu kita ada buruh. Kita ada upah langsung. Letak nilai di sini. Kos buruh, letak nilai di sini. Lepas tu kita ada belanja langsung. Belanja langsung ialah royalty, trademark. Okey, belanja langsung. Belanja langsung bukan bahan langsung. Belanja langsung ni ialah untuk royalty. Letak royalty, letak di sini. Lepas tu kita ada apa dia? Kita ada kos belanja langsung. Lepas tu semua ini dicampur dipanggil kos prima. Kos prima ialah jumlah kos. Jadi dah tahu ini saja nak bagi kamu ingat balik. Bahan langsung, buruh, belanja langsung, prima. Lepas prima, campur overhead, campur kerja proses awal, tolak kerja proses akhir, kamu akan dapat kos pengeluaran. Boleh. Terima kasih. Seterusnya kita lihat balik. Okey, kemudian seminar saya ini nak beritahu apa yang kita kena fokus. Jadi saya dah kata, fokus. 4 tajuk tambah 1. Iaitu penyelesaian pendapatan jadikan tunggal, penyelesaian pendapatan perkongsian, kelab dan persatuan, rekod lengkap analisis dan juga pengeluaran di bahagian 2, soalan 2, 3 bahagian A. Wajib jawab 25 markah. Kata kunci ialah kalau tak imbang tak apa, move on, jangan bagi masa. Kita tak ada masa nak lawan di sini. Kita move on, kita bergerak ke arah soalan. Okey, habiskan 25 markah. Kita masuk ke soalan bahagian B, iaitu 20 markah. Tajuk-tajuk yang menjadi kebarangkalian untuk 2 tahun ini ialah syarikat, titip perdagangan modal, rekod tak lengkap bentuk ni, ternyata ledger, dokumen dan juga timbangan juga. Dan kalau boleh, pastikan kamu tahu tafsiran pernyataan keuangan dan juga titip perdagangan modal dengan graf. Yang ini pastikan kena faham ya. Syarikat 456 ni jawab, jangan nak bazirkan masa jawab 3 soalan. Dia suruh pilih 2 je kan. Tapi kamu akan ada dalam soalan 4 ni mungkin ada bahagian ni 10 markah, tajuk lain, bahagian 4 soalan B itu lagi 10 markah, soalan lain, tajuk lain. Jadi kamu kena biasakan banyak-banyak soalan ini. Jadi kita lihat yang syarikat ini ditanya merekodkan terbitan dalam jurnal. Dalam jurnal ini mudah. Jadi kamu ada debit bank, kredit permohonan, bukalah syarikat, pastikan ya, kamu kena faham apa yang kamu kena faham dalam syarikat. 3 benda. Okey, satu ialah modal dibenarkan, modal diterbitkan. Kedua, cara nak buka jurnal dan ledger. Ketiga, cara nak calculate dividen. Dividen ada 2 jenis, untuk share biasa dan share utama. Habiskan. Okey, dan menerangkan secara ringkas dividen interim. Jadi ini fahamlah. Dividen interim ialah dividen yang dibayar sebelum akhir tahun. Suka tanya, dividen akhir lah dibayar pada akhir tahun. Okey, dah siap.
Oke, dah siap. Oke, hari kamu kena faham. Jadi syarikat beri perhatian, beri fokus. Jadi dia tanya, pada 1 April syarikat Sinaria telah memulakan perniagaan dengan modal berdaftar. Modal berdaftar ialah modal yang dibenarkan oleh kerajaan Malaysia yang terdiri dari 1 juta. Jadi 1 juta ni tak bayar saja nak kacau. 80,000 RM1. Jadi share biasa ialah 800,000. RM jangan lupa, share utama ini kita jual kepada kaum keluarga, kaum kerabat keluarga kita yang 200,000 dalam ni. 600 ni apa biasa? 600 ni ialah untuk dividen. Jadi kamu bolehlah lupakan buat sementara waktu. Jadi 200,000 ni RM 200,000, harganya berapa singgit kan? 200,000 juga. Okey, telah memberi keuntungan 100,000. Jadi ini mudahlah. Sama biasa sama-sama kan? Okey, jadi syarikat dah ready. Okey, titik pulangan. Titik pulangan modal juga menjadi hot topic dengan graf. Tahun ini pastikan ada tajuk-tajuk yang berkenaan dengan titik pulangan modal dengan graf. Beberapa negeri telah pun mula menanyakan soalan ini. Jadi lihatlah semua soalan-soalan yang boleh daripada negeri-negeri. Okey, Kelantan, Terengganu, Pahang, juga Negeri Sembilan, Johor, MRSM, Kedah. Ini adalah soalan-soalan juga. Yayasan Islam Kelantan pun jangan lupa. Harga jualan seunit ialah mudah. Ambil jualan ini, bahagi dengan unit. Jadi 150,000 bahagi dengan 10,000, Allah mudahnya dapat berapa? RM15. Okey, harga kos berubah seunit mudah aja kan? Ambil ini ialah perubahan kos bahagi dengan perubahan unit. Jadi 120 tolaklah dengan ni. Tidak pada 20,000. 20,000 bahagi dengan 5,000. Mudahlah RM4. Jadi nak cari kos tetap macam mana sah? Kos tetap ialah ada formulanya. Nak cari kos tetap ialah ambil kos mana? Kos 2018 tolak dengan unit 2018 darab dengan kos berubah seunit. Ini formulanya. Titik pulangan modal apakah formulanya? Kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Okey, 2 minit, 5 minit boleh? Boleh lagi. Okey. Jumlah unit untuk ni macam mana sah? Kalau anda dapat ringgit Malaysia, kalau dia kata minta ringgit Malaysia, darab dengan harga jualan. Ramai student bertanya-tanya, macam mana nak cari dalam ringgit Malaysia? Darab dengan harga jualan. Harga jualan RM15. Harga jualan RM15. Itulah dia. Okey. Lepas tu dia kata kalau nak untung RM50,000, macam mana? RM50,000 cara mudahnya ambil kos tetap, campur dengan untung dia tu RM50,000 bahagi dengan margin caruman seunit. Okey, jelaskan maksud titik pulangan modal. Dia suka tanya, dia suka, memang suka. Setiap akhir soalan ni adalah satu soalan yang tanya, tapi tak banyak maknanya satu dua je. Titik pulangan modal. Formulanya maksudnya ialah satu titik atau satu keadaan di mana perniagaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Inilah dia untuk titik pulangan modal. Jadi titik pulangan modal jangan lupa. Okey, kemudian kita beralih kepada titik. Ini bentuk titik pulangan modal bentuk macam ni. Yang ni macam mana nak tahu sah? Ini mudah. Kos bahan langsung ini ialah kos berubah. Upah buruh kos berubah. Upah buruh tak langsung kos tetap. Susun nilai kos tetap. Penyelenggaraan mesin kos tetap. Sewa kilang kos tetap. Jualan ditolak dapat kos berubah. Jualan. Jadi inilah. Jadi kamu yang ni kamu kena dapat seunit. Ini bahagi dengan 2,000. Yang kos berubah ni kamu campur semua ni. Bahagi dengan berapa? Kamu bahagikan dengan okey dah dapat kan? Okey, kamu bahagi dengan 3,000. Okey, bahagi dengan 3,000. Sebab ada kos berubah seunit ni kena bahagi dengan 3,000. Okey. Tanyakan soalan permudahkan. Okey. Macam mana hafal formula? Nak hafal formula, jangan hafal formula, fahamkan formula. Formula ini adalah dalam akaun ini nak cari untung. Apa itu untung? Nak tahu untung ni mudah. Jual lagi tinggi. Itu untung. Apa itu titik pulangan modal? Kalau saya nak kos saya ada buat kelas tuition, kos saya RM1. Satu student RM10 kena bayar. Berapa student kena ada? Kalau nak dapat balik RM1, kena ada 10 student. 10 darab 10 baru 100. Itulah titik pulangan. Jangan cuba hafal, cuba fahamkan konsep, jangan cuba hafalkan kotak mana nak letak. Cuba kamu kena fahamkan bagaimana aku nak menggerakkan untung kasar ke kotak ketiga. Jangan cuba hafal. Kalau hafal, tertukar sikit, kamu dah mula menggelabah. Tapi tak apa, kalau itu dah bolehkan. Okey, kemudian kita lihat rekod lengkap bentuk analisis. Ingat formulanya ialah asset tolak liability dapat modal. Ini akan keluar dalam bahagian
456. Kalau soalan ini keluar, jawab soalan ini. Perabot, aset. Kenderaan, aset. Engkau belum terima, aset. Engkau belum bayar, liability. Bank, aset. Pinjaman, liability. Inventory, aset. Modal awal dalam modal awal. Kita nak cari modal akhir. Okey, jadi kita lihat. Pemilik telah membawa masuk kendaraan pribadi. Inilah modal tambahan. Ini tadi dah kata. Modal tambahan ialah ialah bawa masuk. Pemilik membawa ambilan sebulan kena dapat 12. Hutang ragu. Yang ini semua ni jangan kacau sini. Kamu kacau yang 2000 seterusnya tu. Yang ini ni semua ni kamu kacau yang tahun 2019. Jangan kacau Januari, kacau Disember, maklumat tambahan. Jadi ini akan keluar rekod tak lengkap. Seterusnya penyata penyesuaian bank. Penyata bagi overdraft. Ini kita faham. Okey. Kalau kamu nampak cek belum kreditkan, kalau bermula dengan penyata bank, ini kena faham ya. Tajuk ini famous juga. Ini kamu kena tolak sebab baki. Kalau cek belum kemukakan, kamu kena campur formula. Kalau pinjam kredit dia masuk automatik, campur. Charge bank, tolak. Cek tak layan, formulanya tolak. Sebab duit keluar. Dapati kesilapan ni terlebih. Dapati belian tunggu sekejap didapati nama 3 telah 8683 ni terlebih. Terlebih ke terkurang? Terlebih kena campur balik. Faedah overdraft tolak. Dividen campur. Formula jangan hafal, kasih faham. Okey, jadi penyata penyesuaian bank dalam kategori yang cukup hot juga, tapi yang lebih hot ialah pelumpusan aset bukan semasa cara nak cari untung atau rugi daripada jual aset. Ini ialah tajuk hot. Pelarasan ledger kamu kena faham. Ini please. Tajuk tingkatan 4. Tajuk tingkatan 4 yang perlu diberi perhatian bahagian 4, 5, 6 yang akan keluar pada tajuk 4 kebiasaannya atau 5. Pelumpusan aset, pelarasan ledger. Nak buka belum terima, belum bayar, belum perolehi untuk belanja hasil, hutang ragu, hutang lapuk, susun nilai, pelumpusan. Itu pelarasan ledger. Kena faham. Dokumen pastikan. Dan satu lagi ialah belanjawan tunai. Tahun ini belanjawan tunai. Ini ialah pelarasan dari ledger keimbangan duga. Dari buku catatan kalau jenayah macam mana. Jadi kalau nampak dokumen, sir, dokumen boleh beritahu tak? Boleh ajar tak? Very fast. Boleh. Kalau kelihatan cek buku tunai kredit. Kena faham. Untuk kegunaan perniagaan, kontrol. Mengambil untuk rego ni general arm. Sebab ambil untuk anak. Debit ambilan, kredit belian. Lagi 2 minit kredit belian. Okey, kalau invoice ini nama kita kat mana? Nama kita rollerblade, nama kita ke atas ke bawah? Nama kita kat bawah. Kalau invoice nama kita kat bawah dan produk bukan produk kita, general arm. Sebab ini bukan produk kita. Okey, invoice asal nama kita kat bawah, general belian. Highlight highlight nama bukan nama kita. Okey, invoice invoice nama kita apa? Nama kita Amin Ini general jualan. Ini general jualan. JJ. Nama kita ke atas. Okey, seterusnya kita lihat invoice nama kita kat mana? Invoice asal nama kita dekat bawah. Kita lihat. Bil tunai salinan, buku tunai debit. Invoice yang ini adalah nota kredit asal, jurnal pulangan belian. Nota kredit salinan, jurnal pulangan jualan. Kena faham. Jadi ini pastikan faham. Dokumen satu lagi ialah yang ni apa dia? Yang ini ialah menjelaskan invoice ada sila resmi kan? Kena pastikan betul-betul faham buku tunai kredit. Yang ini ialah buku tunai debit. Jadi ini ialah ledger, jurnal buku tunai, dokumen ke buku catatan pertama. Ledger pun kena pastikan. Jadi dah seminar dah tamat, tapi saya tak nak tamatkan. Saya nak bagi seminit lagi mukadimah terakhir saya. Tajuk-tajuk yang kamu kena fokus saya dah katakan. Satu lagi ialah belanjawan tunai. Belanjawan tunai saya nak beritahu kamu di sini. Okey, saya nak beritahu kamu di sini kamu kena faham belanjawan tunai. Di mana belanjawan tunai kamu kena tahu bagaimana nak cari baki BB. Lepas tu dari penerimaan, bagaimana duit masuk, apa yang duit masuk, dapatkan jumlah. Lepas tu kamu akan dapat pembayaran. Kamu akan dapat jumlah. Lepas tu kamu akan dapat lebihan dan kurangan. Dan saya minta kerjasama, kena tunjuk lebihan dan kurangan. Kena tunjuk lebihan dan kurangan. Kena tunjuk lebihan dan kurangan. Kena tunjuk lebihan dan kurangan dan cari baki HB. Okey, baki HB. Okey, kena cari baki HB. Inilah dia perkara-perkara yang perlu kamu fahamkan. Jadi saya nak beritahu kamu 17 hari bulan ialah tarikh keramat, tarikh yang paling hebat, tarikh yang kamu akan masuk ke Dewan Peperiksaan. Akaun, ingat apa kehebatan akaun? Apa kehebatan akaun ialah kamu akan masuk dengan kamu akan masuk dalam dengan kertas 3 dah ada. Kertas 3 kamu dah ada.
17 markah ke, 18 markah ke, 19 markah ke, 20 markah. Dah ada dah. Kertas satu ni kalau kamu boleh betul 20 soalan ke atas pun kamu dah menjanjikan, alright, kamu dapat lebih kurang. Katakan kamu dapat daripada kertas tu kamu dalam 20%, kamu dalam lingkungan 16 markah dalam tangan. Jadi katakan kamu dapat 18, dah dapat berapa? 16 campur dengan 18 dah 34 markah dah. Nak dapat kertas 2. Kertas 2 ni, kertas 2 ni soalan 1. Kertas 2 ni soalan 1 daripada 60%. Takkanlah tak dapat 5%. Okey. Jadi yang tu soalan 2. Okey, soalan bagian 2 tu dapatlah lebih kurang 15%. Bolehlah soalan 2 dan 3. Ni pun lagi lah dapat lagi another 15%, kan? Dah dapat berapa? 30, 35. 35 dah berapa? 9. 69. Lagi satu dah A-. Ini minimum berusaha. Soalan kertas 3 dah ada. Kertas 1 buatlah 400 objektif. 400 objektif boleh. Alright, buat 400 objektif. Semua negeri-negeri Malaysia tengok jawapan, tengok soalan, tengok jawapan, tengok soalan. Dah boleh baca. Kertas 2, soalan 1. Apa konsep? Apa berterusan? Apa pengiraan? Formula. Jangan hafal. Cuba buat soalan. Soalan 2 bahagian A. Apa keluar? Milikan tunggal. Perkongsian. Rekod tak lengkap bentuk analisis. Pengeluaran. Lagi satu apa sir? Bentuk mungkin belanjawan tunai kalau keluar. Hebat. Bahagian B. Apa pula? 4, 5, 6. Pilih 2. Soalan tingkatan 4. Soalan tingkatan 5. Apa yang keluar? Syarikat. Rekod tak lengkap. Okey. Penyata perisuan bank. Perkongsian. Pembubaran. Rasa tak boleh tahu ini. Tapi tak apa. Syarikat. Semua ini boleh ditanya. Jadi itulah yang saya akan pastikan kamu faham. So thank you so much. Have a great day. Jadi saya rasa semua dah hebat. I wish you all the best. Ingat, imbang tak imbang tak apa. Imbang tak imbang tak apa. Jawab soalan, pastikan habis semua. Lega keluar dari peperiksaan, enjoy. Enjoy, dah habis diselesaikan, fokus dengan subjek lain. Bulan 4, relax, happy. Thank you so much. Terima kasih.